Panjang gila dia punya baris, sampai orang beratus, sampai ada 6 jam, 8 jam, 9 jam nak tunggu nasi lemak punya basalan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nak cerita apa pun, cuma saya rasa seronok tengok kita punya kat Malaysia ni berbilang bangsa menjual, kan, maksud dia berniaga lah. Dan saya respect pada akak nasi lemak, kakak yang berbangsa India, kan. Jadi saya seronok tengok panjang gila dia punya baris, sampai orang beratus, sampai ada 6 jam, 8 jam, 9 jam nak tunggu nasi lemak punya basalan. Saya okey lagi, mula saya cek stok ramai lah yang beli. Contohnya India, Chinese, alhamdulillah, kan. Tapi saya nampak ada juga orang Melayu kita yang beli nasi lemak tu. Wallahu alam, mungkin dia nak beli untuk kawan dia ke, office mate dia ke, wallahu alam. Okey, kalau dia sebagai orang Melayu Muslim, yang ni saya kena sampaikan. Sebab apa? Kita kena sampaikan kebenaran. Kalau boleh carilah kedai nasi lemak yang lain. Sebab apa? Sebab kita mementingkan makanan yang halalan thayyibah. Pentingnya makanan halalan thayyibah. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah suruh manusia ni cari makanan yang halalan thayyibah. Lepas tu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah SWT perintahkan, wahai orang yang beriman, carilah makanan yang thayyibah. Kenapa Allah buang perkataan halal tu? Apabila sesuatu perkataan yang selalunya diakhiri, kan, thayyibah, contoh macam rukun Islam, menunaikan haji, kan benda yang paling susah, selalunya yang belakang tu thayyibah. Thayyibah tu ada tasydid, ada sabdu, bermaksud susah nak cari makanan yang thayyibah. Tapi Allah perintahkan orang beriman cari makanan yang thayyibah. Jadi sebab tu thayyibah ni kita kena tengok siapa penjual dia. Nak dapatkan thayyibah ni kita kena tengok siapa penjual dia. Kalau orang Melayu Muslim, alhamdulillah. Lepas tu kita kena tahu juga, contoh, sebab apa? Orang yang Muslim ni pasti akan zahirkan kalau dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia cinta pada Nabi SAW, dia cinta pada Allah, dia cinta juga pada Nabi SAW. Jadi dia ikut cara Nabi. Apa yang Nabi larang, apa yang Allah larang, dia takkan buat. Kalau walaupun dia orang Muslim, okey, walaupun dia orang Muslim, kenapa perlu cek yang thayyibah? Thayyibah walaupun dia orang Melayu, tapi kena tahu thayyibah dia. Pasti dia akan zahirkan apa yang Nabi larang, dia takkan buat. Sebab apa? Okey, first kali kita tengok, adakah dia pakai gelang, adakah dia tutup aurat, adakah dia jaga solat. Orang yang jaga solat pasti akan zahirkan diri dia. Kita akan kenal orang yang solat. Kita akan kenal, insya-Allah. Orang yang solat, yang taat pada perintah Allah, pasti Allah akan zahirkan ke cara hidup dia ikut macam mana Nabi SAW. Okey, sebab tu ni kita kena cek makanan tu adakah thayyibah. Walaupun orang Muslim sendiri yang masak, kalau Muslim pasti Muslim, tapi walaupun orang Melayu, kalau orang Melayu tu dia Muslim, pasti dia akan zahirkan diri sebagai orang Muslim. Jadi sebab tu pentingnya thayyibah. Macam mana nak tengok cara dia berniaga, adakah ikut sunnah Nabi SAW. Lepas tu cara dia, apa lagi, cara berpakaian dia, cara akhlak dia, kita boleh nampak, kan, dia kena tutup aurat, rambut dia tak berkala. Saya memang sokong orang support, contohnya orang Malaysia lah, support akak nasi lemak tu, kan, yang India tu. Dan saya nak ucapkan tahniah lah kepada akak nasi lemak. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kedai kita ni maju apa semua, kan. Jadi sebab tu pentingnya kita cari makanan yang thayyibah. Makanan thayyibah ni kita susah nak cari, sangat susah. Ingredients dia, cara orang berniaga dia, betul-betul ikut cara Muslim, macam mana yang Nabi ajar, macam mana cara berniaga. Sebab tu penting benda ni. Jadi kepada orang Melayu di luar sana, carilah makanan yang halalan thayyibah. Sebab apa? Dia akan apa, kalau makanan kita tak betul, kita insya-Allah cuba korang tengok, kalau makanan korang tak betul,
korang susah nak bangun tahajud, korang susah nak solat subuh berjemaah, korang susah nak buat amal ibadat. Kalau tak percaya, korang boleh cuba korang komen kat bawah. Korang akan nampak kesan dia kalau kita tak jaga pemakanan kita. Sebab apa? Makanan ni dia akan apa orang kata, menjadi darah daging kita. Sebab tu pentingnya orang-orang, kalau ulama, dia akan jaga pemakanan dia. Pastikan kalau orang bagi dengan tangan kiri pun, ulama takkan ambil, takkan minum. Pentingnya adab terhadap makanan ni. Dan sebab tu kita nak jadilah orang yang bertakwa. Jangan kita masuk Islam cuma kita celup-celup. Kita masuk Islam sepenuhnya. Kita kena amalkan apa yang Nabi ajar. InsyaAllah sama-samalah. Kita apa-apa pun tanya kepada akak nasi lemak, sebab ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau akak nasi lemak tengok video ni, semoga sukses insya-Allah. Jadi saya cuma nak sampaikan kepada orang Islam lah, orang Islam. Sebab apa? Kalau kita nak jaga ibadat kita, makanan kita kena betul, halalan thayyibah, insya-Allah. Nasi lemak akak jadi kegilaan. Memang tengok nasi lemak dia tu memang sedap gila, menarik. Kalau saya dekat pun saya rasa mungkin saya dah terjebak kot. Kan? Tapi saya lagi tertarik, menarik. Kau memang demam tak? Tertarik lagi nak komen pasal akak ni atau makcik ni lah. Maaf lah saya panggil makcik. Makcik ke akak? Okey. Ramai netizen Muslim yang komen pasal makcik ni. Kenapa makcik ni pergi beli nasi lemak akak ni? Okey, mungkin dia pun rasa nak mencubalah. Jadi tak salah lah nak kata dia pergi beratur mencuba tu, kan? Kalau saya tengok pun saya tertarik juga. Okey, ramai non-Muslim tak faham maksud netizen. Okey, maksud netizen bukannya makcik ni tak boleh beli nasi lemak akak ni. Boleh. Kalau disahkan betul-betul halal, boleh. Tak ada masalah. Bukan tak nak support. Okey, tapi kami yang Muslim ni dianjurkan atau diwajibkan atau disarankan oleh agama kami untuk mencari yang halalan thayyibah. Maksudnya halal dan bersih. Bukan nak cakap nasi lemak akak ni tak bersih. No. Tapi bersih tu dari segi peralatannya, dari segi pembuatannya, penyediaannya. Kita tak tahu barang-barang yang digunakan tu dah digunakan pada benda-benda yang tak halal ke atau sebaliknya. Kita tak tahu. Jadi benda tu tak disahkan halalan thayyibah. Jadi kita tak nampak benda tu. Ya, tak ada orang yang mengesahkan benda tu memang betul-betul halalan thayyibah. Faham? Jadi bukannya kami nak menghina atau tak nak support akak ni. No, kalau saya tengok pun saya teringin gila. Kalau betul-betul akak ni nak bagi semua orang makan, akak ni boleh minta halalan thayyibah daripada JAKIM. Macam tu maksudnya. JAKIM akan datang pantau, tengok apa persediaan dia semuanya betul, bersih dan halal. Boleh je. Mesti ramai gila yang beratur, confirm. Macam tu. Jadi kepada non-Muslim yang tak faham, saya mohon maaf lah pada pihak netizen yang kecam makcik ni. Okey, bukannya maksud mereka atau saya tak nak bagi makcik ni makan nasi lemak ni atau tak nak support. Tak. Tapi itulah yang dianjurkan oleh agama kami. Okey, kalau dah terang-terang jual babi tu memang dah terang-terang tak halal. Orang tahu tak halal. Jadi ni benda yang kami tak nampak. Benda-benda yang kami tak nampak. Jadi tak tahu benda tu halalan thayyibah atau tidak. Macam tu maksudnya. Okey, kepada netizen kat luar sana, kalau komen tu biarlah jelas. Jangan bagi orang non-Muslim tak faham apa yang kita maksudkan. Jadi saya harap dekat sini jangan ada yang berbalah lah sebab isu ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul. Copy message.